Sepanjang 7 hari lepas, pelbagai perkembangan sudah kami cerakinkan. Segala apa yang berlaku ini juga akan menjadi titik tolak tentang apa yang bakal menyusul minggu depan. Dan pada hari terakhir minggu ini, kami bingkaskan apa jangkaan untuk sepanjang 7 hari mendatang. Saya Najib Arif dan ini Fokus Minggu Depan. Ilara, Ilama. Kenapa dia tiba-tiba benda ni kecoh saya? Kenapa dia nak serang aku? Bezakan antara Islam Quran dan Islam Arab. Allah Akbar, kau cakap, kau dah semua patung. Saya tak pernah sebut. Saya tak pernah sebut. Allah Akbar, ada tak boleh diam. Okey, visual yang anda saksikan sebentar tadi merupakan promo yang kami sediakan dengan ini adalah hasil satu laporan khas yang dihasilkan oleh wartawan kami Raja Hisham Raja Zaid yang insya-Allah kami akan siarkan pada Rabu ini jam 9 malam. Ini berkait dengan kisah semasa seperti yang anda saksikan. Saya nak terus saja membawakan wartawannya Raja Hisham yang bersedia pada ketika ini langsung dari Bukit Kewangan Esrawani untuk kita mendapatkan apakah perincian dan juga butiran tentang laporan khas ini. Raja Hisham, kalau boleh diceritakan kerana mungkin juga warganet sudah mungkin mengenali Ibu Yati ini kan berdasarkan dengan apa yang dibuat naik dan sebagainya. Bagaimana untuk kita approach ataupun kita membuat laporan ini untuk kita memahami sudut pandang Ibu Yati dan juga mungkin rakan-rakannya juga. Raja Hisham. Okey, sebelum kita pergi ke arah itu, kita kena tahu dahulu background ataupun latar belakang individu yang dinamakan sebagai Ibu Yati ini ataupun dikenali sebagai Ibu Yati ini di media sosial. Nama beliau adalah Wan Nur Hayati Wan Alias dan seperti mana kita tahu beliau adalah antara wartawan yang sangat berkaliber jika diikutkan pada rekod perkhidmatannya. Dia adalah seorang wartawan antara wartawan yang banyak menerima anugerah atas jasa dan sumbangannya menerusi laporan-laporan yang dimuatkan olehnya. Dia memecahkan beberapa isu dan mencetuskan fenomena dalam negara satu ketika dahulu, termasuklah isu Arkam, isu ajaran sesat yang lain termasuk Umujah. Dan beliau juga antara individu ataupun wartawan yang bertanggungjawab memecahkan isu berkaitan dengan rasuah melibatkan immigration di KLIA satu ketika dahulu. Dan juga isu-isu rakyat yang membawanya kepada penganugerahan demi penganugerahan termasuk anugerah Suhakam, anugerah Kajai dan dia juga adalah ahli Mangkunegara. Jadi, apabila kita memperkatakan tentang ajaran sesat dikaitkan dengan individu ini, kita harus memahami individu ini adalah orang yang sangat memahami dari sudut fikrah, doktrin ataupun ajaran sesat. Apabila disebut ajaran sesat, dia adalah antara orang yang begitu faham implikasi terhadap apa yang tuduhan tersebut dan dia tentunya memahami kehadiran kita ke kediaman beliau dan kita hadir berjumpa dengan beliau sendiri. Saya sendiri secara peribadi tidaklah mengenali rapat dengan beliau tetapi menerusi penulisan-penulisannya yang kalau kita katakan istilah wartawan tu scoop, banyak yang scoop dan menimbulkan fenomena, mencetuskan fenomena negara. Ia adalah antara wartawan yang mempunyai credibility dan dinobatkan sebagai tokoh wartawan pun. Jadi apabila dia memuat naik
status-status yang bersifat kita boleh katakan mencetus pertanyaan dan keresahan di media sosial, kita tentunya melihat bahawa ini adalah satu cetusan ataupun statement yang kalau diikutkan daripada backgroundnya, tidak mungkin dia tidak memahami implikasinya. Jadi kita mendekati beliau. Saya sendiri secara peribadi bertanyakan hal ini kepada beliau. Dan benar apa yang dicetuskan ataupun dimuatnaikkan kenyataan beliau di media sosial itu memang berniat dan tidak ada maksud kedua atau ketiga atau sebagainya. Kita tidak tahu lebih daripada itu tujuan selain apa yang diberitahu kepada kita. Dan tentunya bagi Muslim kita memahami sensitiviti masyarakat Islam di negara ini, melihat perkara ini adalah sesuatu yang amat serius dan tentunya kita ingin menyingkap dan pertanyaan demi pertanyaan kita lontarkan kepada beliau. Dan saya sendiri pun cakap kepada beliau, anda tahu implikasi apa yang anda buat ini dan anda tahu tugas kita. Dan saya kira hari Selasa lalu telah pun bermulanya proses undang-undang yang sepajarnya mengambil tempat di mana pihak JAIS telah memanggil beliau untuk memberi keterangan. Oleh kerana benda ini pun dah mungkin akan susulannya adalah akan berlakulah proses siasatan dan seterusnya pendakwaan jika benar ia tersabit. Tetapi secara fundamentalnya, secara umumnya kita boleh katakan bahawa apabila sesuatu kenyataan dilakukan oleh individu sebagai kita, sebagai wartawan dan juga media, kita tidak hanya kenyataan-kenyataan ini mungkin memberi berbagai maksud di sebaliknya. Jadi adalah lebih baik dan afdalnya bagi kita untuk mendengar sendiri. Dan saya mengambil pendekatan itu dan pergi berjumpa beliau sesegera mungkin selepas kecoh sejak seminggu lalu dan menghubungi beliau dan beliau sudi menerima kunjungan kita. Dan ketibaan kita di kediaman itu telah menemukan satu lagi sosok yang saya kira daripada kenyataan apa yang dibuat ini menunjukkan individu yang seterusnya ini adalah antara kemungkinan individu yang juga sealiran dan juga ataupun mungkin daripada dia sampainya ke dia dan dikeluarkan kenyataan. Bermaksudnya begitu. Tetapi insya-Allah oleh kerana ini polemik agama, dia tidaklah semudah seperti yang kita sangka seperti laporan-laporan berita yang lain ataupun sesi yang lain. Kita menganggap polemik agama perlu diperjelaskan dengan cara yang terbaik dan kita harus memberi kefahaman dengan sefaham mungkin, sebaik mungkin dengan cara yang terbaik. Kerana ini bukanlah isu semasa, tapi ini adalah isu terkait dengan agama dan tentunya di dalam agama adanya undang-undang ataupun ketetapan yang ditetapkan dalam buku iman, buku Islam dan sebagainya. Dan semua ini akan dibincangkan. Bagaimana untuk kita memahami, kerana untuk kita menulis laporan ini seperti yang Raja Hisham sebutkan, ini adalah kisah polemik agama. Kita perlu ada kefahaman yang jelas tentang apa pendirian mereka. Ketika kunjungan Raja Hisham bersama dengan kru ke sana menemubual mereka, dua individu ini, bagaimana kalau boleh digambarkan kefahaman ataupun cara Raja Hisham sendiri untuk memahami apa yang mereka sampaikan? Ini mungkin sesuatu baru untuk kita juga, untuk kita fahami. Kita berdasarkan kepada penulisan beliau sebelum ini di Facebook dan sebagainya. Tapi ini secara berdepan. Bagaimana mungkin rasanya itu apabila mendengar cerita daripada Ibu Yati, daripada sosok individu seorang lagi, kalau boleh dikongsikan? Saya secara peribadi agak terkejut sebenarnya. Kerana orang yang individu yang memahami lunas-lunas undang-undang dan juga lunas-lunas agama apabila dia membuat laporan tentang seketika dahulu tentang ajaran sesat, tentunya dia sedikit sebanyak memahami border ataupun sempadan di dalam agama. Dia agak kontradik dengan apa yang diperkatakan ataupun dilontarkan kepada kita ketika saya berjumpa dia lah. Kerana dari mungkin saya tidak memahami daripada sudut dia memahami, tetapi walaupun agama tentunya ada bab-bab yang membatalkan syahadah, bab-bab yang membuatkan kita terkeluar daripada agama. Ini adalah satu, kalau di dalam agama dipanggil usul, iaitu akidah dalam agama. Yang dikatakan sesat itu adalah melibatkan akidah, bukannya fik yang lain. Tetapi daripada kenyataan yang dibuat oleh dua individu ini, walaupun dia sebagai seorang bekas wartawan yang berkredibel,
bermakna tidak menafikan kemungkinan dia terjerumus juga adalah ada. Kita tidak boleh menafikan itu. Tetapi daripada apa yang diperkatakan, daripada zahirnya kita boleh katakan bahawa dia bertentangan dengan akidah Islam yang kita fahami. Oleh kerana dia sangat mendasar. Dan Islam itu sendiri dari sudut yang kita anuti itu ada dipertikaikan oleh pihaknya tentang beberapa hal. Dan saya kira ini adalah mungkin antara yang akan dijalankan siasatan oleh pihak JAIZ. Kita tidak nak mencampuri urusan itu. Tetapi dari sudut seorang Muslim secara umumnya, ada kewajaran kegusaran itu berlaku dan saya kira pihak berkuasa dan juga beliau perlulah segera menyelesaikan isu ini kerana mungkin cara kita memahami tidak seperti mana beliau memahami daripada apa lontarkan itu, tapi secara asasnya kita berhukum pada yang zahir, Allah menguruskan apa yang di sebaliknya. Dan tentunya perkataan-perkataan beliau dan juga dakwaan beliau itu, antara, saya ambil contoh satulah ya. Okey. Antara dakwaannya adalah bahawa Nabi Adam berusia 6,000 tahun. Dan ada kajian menunjukkan bahawa Melayu ini melebihi 60,000 tahun. Bermakna dakwaannya mengatakan bahawa Melayu itu lebih awal daripada Nabi Adam. Itu sangat mendasar. Itu dakwaannya. Itu ada antara dakwaannya. Selain daripada itu, contohnya Nabi Ibrahim itu Melayu, Sulaiman itu Melayu, dan solat menyembah Tuhan itu berbeza Islamnya, caranya sebenarnya. Dan pertikaian dengan berkenaan dengan Nabi Muhammad, pertikaian dengan Al-Quran, kiblat sembahan, itu adalah perkara-perkara yang agak mendasar dalam agama. Dia berkaitan dasar dalam usul iaitu akidah yang membezakan kita Muslim dan juga kekufuran. Jadi itu saya kira sangat menggusarkan. Okey, Raja Hisham. Terima kasih kerana membawakan laporan tersebut yang kita akan siarkan pada Rabu ini jam 9 malam. Bukan itu saja, kita juga akan melihat kepada aspek yang lebih meluas lagi tentang isu ini. Kita juga akan mendapatkan pandangan-pandangan pakar ahli agama juga untuk kita melihat perkara ini kerana penting. Pada akhirnya bukan kita cuba untuk memahami apakah pendirian seorang individu seperti yang disifatkan oleh Raja Hisham sebentar tadi. Ibu Yati bukan calang-calang orangnya, seorang yang pernah memenangi anugerah dan juga merupakan antara wartawan yang dikenali sebelum ini, tapi bagaimanakah ini berlaku dan juga apakah ceritanya, itu yang cuba kami rangkumkan dalam laporan khas ini. Dan insya-Allah kalau anda ingin saksikan Rabu ini, kita akan tampilkan laporan tersebut. Baik, kita akan berhenti. Selepas ini kita nak bercakap tentang keadaan semasa perniagaan dan juga ekonomi. Ini berkaitan dengan minggu hadapan juga. Kalau kita melihat minggu hadapan ini sudah menjadi medan pembentangan laporan kewangan syarikat pelbagai sektor, terutamanya antara sektor yang menjadi tumpuan sudah pasti antaranya telekomunikasi. Malah minggu depan juga angka ekonomi tahun penuh 2020 juga dijangka akan diumumkan, sekaligus membolehkan kita mungkin membaca serta mencerap impak COVID-19. Kita dengarkan apa yang boleh dirangkumkan oleh editor bisnes Ibrahim Sani. Baik, untuk fokus minggu depan dalam dunia kewangan pasaran dan juga ekonomi, ada dua perkara yang kita kena lihat. Satu adalah corporate earning ataupun pengumuman pendapatan syarikat seperti Maxis. Maxis merupakan syarikat yang terbesar yang akan dijangka membuatkan corporate earnings ataupun announcement pada minggu depan. Ada juga banyak-banyak lain syarikat-syarikat yang berdaftar ataupun listed yang akan buat pengumuman pada minggu depan, tapi yang paling besar adalah Maxis. Kalau kita benchmark performance ataupun cara Digi.com mengumumkan pendapatan mereka untuk tahun lepas, mereka membuat announcement beberapa minggu lepas, revenue mereka rendah, lebih rendah pada tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019. Jadi kita boleh membuat assumption yang sama. Maxis mungkin juga akan dijangka membuat announcement di mana revenue mereka atau pendapatan mereka untuk tahun 2020 lebih rendah. Dan disebabkan industri telco penting untuk negara, terutamanya pasca COVID. Apa yang kita harus nilai kembali adalah tentang isu bagaimana Maxis boleh membantu pembangunan negara dan juga ekonomi negara dalam masa yang akan datang, terutamanya apabila kita nak discuss ataupun bincang tentang isu rollout 5G,
5G ni penting dan akan membuahkan beberapa industri-industri yang baru. Jadi kalau Maxis in trouble, banyaklah juga trouble dia, problem masalah juga kalau 5G rollout yang dijangka akan dilaksanakan tahun ini. Itu satu. Fokus minggu depan yang kedua yang penting adalah tentang pengumuman KDNK untuk Malaysia pada tahun 2020. Bank negara dan juga beberapa agensi kerajaan dijangka akan mengadakan satu sidang taklimat pada Februari 11 untuk mengumumkan KDNK negara bagi tahun lepas. Dan seperti mana ramai yang telah pun tahu, KDNK ataupun GDP negara pada tahun 2020 dijangka akan menguncup. Isu dia sekarang, pendebatan dia sekarang, bagaimana besar penguncupan ekonomi negara pada tahun lepas. Menurut MOF ataupun Kementerian Kewangan Malaysia, ekonomi ataupun KDNK Malaysia akan menguncup sebanyak 4.5% untuk tahun lepas. Tapi kalau kita tengok MARC, mereka memberi unjuran bahawa penguncupan sebanyak 5.7% akan berlaku untuk Malaysia bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun lepas. Dan kalau kita tengok unjuran Bank Dunia pula ataupun World Bank, mereka menjangkakan unjuran ekonomi menguncup sebanyak 5.8%. Tak kisahlah 4.5, 5.7, 5.8, yang penting ekonomi Malaysia shrink, menguncup tahun lepas. Dan kalau kita tengok apa yang kita nak nilai kembali, apa yang penting sangat kita nak tengok pengumuman penguncupan KDNK pada tahun lepas, pada pengumuman yang akan berlaku pada Februari 11 ini, kita kena appreciate the fact yang pada beberapa minggu lepas Menteri Kewangan Tengku Datuk Zafrul menyatakan bahawa ekonomi Malaysia diunjurkan akan berkembang pada tahun ini sebanyak 6.5% atau hingga 7.5%. Itu julat dia 6.5 to 7.5. Katalah kita ambil 7 Dan kalau KDNK tahun lepas dijangka contohnya shrink sebanyak -4, jadi daripada -4, -4 hingga ke positif 7 ataupun positif 7, ada 13 points yang kena grow. Ini bermakna ekonomi Malaysia pada tahun ini kena grow lebih pesat. Tapi kalau seperti mana kita saksikan pada 2 bulan pertama untuk tahun ini, pertumbuhan ini tidak disaksikan kerana PKP 2.0 telah pun diumumkan. Bukan sebab dia orang suka-suka, tapi sebab COVID wabak menular secara mendadak pada awal tahun ini. Jadi a bit difficult kalau kita nak tengok macam mana kita boleh dapat 7.0. Tapi tak tahulah kalau ada 10 bulan yang akan datang, mungkin ekonomi Malaysia akan berkembang dalam jangka masa tu, kita pun belum dapat saksikan lagi. Itu sahaja fokus minggu depan, iaitu corporate earnings Maxis dan juga apa maksud corporate earnings untuk sektor telekom dan juga pengumuman KDNK 2020 yang dijangka akan berlangsung pada Februari 11. Sekian sahaja, Ibrahim Sani untuk fokus minggu depan. Okey, terima kasih Ibrahim atas rangkuman tersebut apa yang kita bakal saksikan dalam dunia perniagaan dan juga ekonomi sepanjang minggu hadapan. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Situasi banjir di Ibu Negara bukan perkara baharu. Kalau kita lihat, jika keadaan hujan berterusan dalam tempoh yang lama sedikit sahaja sudah pun mula dinaiki air dan juga digenangi air di kawasan ibu kota ini. Apa permasalahannya? Dan ini juga bukan isu baru yang kami bawakan di Astro Awani. Namun, pada kali ini kita cuba menyingkap apakah mungkin menjadi punca utama kepada masalah banjir yang tidak berkesudahan di ibu negara ini. Wartawan kami Fauzi Suhaimi cuba mendapatkan cerita dan juga berita ini dalam bentuk laporan khas, iaitu berkaitan dengan projek tempatan banjir yang berada di Sungai Bunus. Saya bersama dengan wartawannya pada ketika ini. Fauzi, semalam dah keluar satu laporannya, kita siarkan di 7.45. Betul. Kalau anda saksikan di laman web kami astroawani.com juga ada. Itu berkaitan dengan tempatan banjir. Hari ini juga akan ada satu lagi laporan yang dikeluarkan. Betul. Mungkin permulaannya kalau boleh dikongsikan kepada penonton, bagaimana
setiap penulisan itu perlu ada kajian kan, research kita kena ada. Fauzi sendiri macam mana proses tu? Okey, untuk laporan ni kita bermula dengan pendedahan, bukan pendedahan lah, macam isu-isu kabel elektrik yang dipasang di dalam longkang Secara menjadi punca kepada berlaku banjir, di mana apabila longkang dipenuhi kabel-kabel elektrik, so dia menyekat kepada kapasiti arus air itu sendiri. Dan daripada laporan itu kita mendapatkan maklumat lagi berkenaan dengan kolam takungan di mana rancangan RTB di Sungai Bunus yang dibina sekitar tahun 2013 tidak diselenggara pihak berwajib, menyebabkan kolam itu tidak dipakai sejak beberapa tahun yang lalu. Pada hasil pemantauan atau pemerhatian saya berkaitan dengan isu ini, projek itu dikatakan telah pun siap sepenuhnya pada tahun 2018, namun sehingga hari ini masih tidak digunakan. Jadi itu antara punca yang menyebabkan Kuala Lumpur ni akan berdepan dengan masalah banjir jika berlaku hujan lebat. Itu yang kita jumpa, Najib. Dan hasil daripada itu juga kerana kolam-kolam takungan ni walaupun sudah ada 2-3 kaulangan, contohnya di Sungai Boyan, di Kepong, di Wan Semaju, tetapi ia tidak mampu menampung kapasiti air. Sebab itu kolam RTB Sungai Bunus dibina untuk menampung kapasiti air itu. Jadi apabila projek itu tidak digunakan, jadi perkara sama berulanglah. Macam banjir setiap kali, bukan sahaja musim monsun, tetapi setiap kali hujan lebat melanda di sekitar utara ataupun hulu atau hilir Kuala Lumpur, pusat bandar yang akan jadi mangsa. Itu faktanya. Memang kita dah bawa laporan sebelum ini. Kalau kita lihat visual yang diambil seperti kita paparkan pada ketika ini di kaca televisyen anda, salah satu tempat yang dirakamkan sudah pastilah kawasan tempatan banjir tersebut. Ia berbentuk seperti gelong, ada 3 atau 4 kan. Ini adalah dipenuhi oleh pasir dan juga sampah syarab di bawah itu. Itu yang kita kesan di RTB Sungai Bunus. Ya, Sungai Bunus. Bagaimana sebenarnya kawasan ini? Saya kira adalah bukan kawasan orang awam boleh masuk. Sebagai contoh. Untuk Fauzi sendiri mendekati kawasan tersebut untuk mendapatkan visual yang lebih jelas, macam mana prosesnya? Sebenarnya dalam laporan ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran sebab kita dah rancang, tetapi idea itu datang secara tiba-tiba. Dan maklumat yang kita peroleh itu secara tanpa sengaja. Dan untuk kita ke lokasi, memandangkan lokasi ini berada di kawasan yang agak susah untuk kita dapatkan visual ataupun untuk dapat pengesahan. Apabila kita mendapat maklumat, tapi kita sebagai tanggungjawab untuk kita siarkan sesuatu berita, kita perlu sahkan diri kita. Maksudnya dekat sini kita kena tengok dulu adakah perkara itu betul berlaku ataupun sekadar pihak yang menyampaikan maklumat itu mungkin betul, mungkin maklumat yang dah lama, mungkin projek itu telah pun diselenggara. Itu yang penting untuk setiap wartawan, di mana setiap maklumat yang kita dapat tu kita kena tengok sendiri bagaimana. Kita kena tanya pakar-pakar dulu sebelum kita siarkan sama ada ia dibimbangi perkara yang kita laporkan itu adalah tidak benar. Itu yang paling mustahak, Najib. Dan bukan itu saja, semalam ini visualnya yang anda saksikan seperti yang saya sebut bincangkan tadi. Hari ini juga ada satu lagi. Ini adalah episod kedua dalam siri dalam 3 siri laporan khas ini. Hari ini akan memberi tumpuan kepada apa? Hari ini sebenarnya tanpa sengaja juga, Najib. Kita sebenarnya ikut perancangan hari ini adalah kita siarkan berkaitan dengan kita dapat daripada idea atau pandangan pakar-pakar hidrologi, pakar air, pensyarah yang sentiasa membuat kajian pasal banjir yang spesifik, bagaimana isu banjir di Kuala Lumpur untuk kita selesaikan. Tapi dalam masa yang sama, bila kita mendapatkan maklumat-maklumat daripada itu, ada lagi maklumat yang saya peroleh hari ini di mana kesemua pintu-pintu air di kolam takungan didakwa tidak berfungsi. Jadi walaupun kolam takungan air yang ada di KL ada secara fizikalnya, berbentuknya ada, tetapi fungsinya tidak digunakan seperti kolam. Betul, sebab sepatutnya fungsinya adalah untuk menangkung air jika berlaku hujan. Jadi apabila hujan lebat, so kawasan tadahan itu akan disimpan, dikumpul air dalam satu kapasiti. Kalau contoh di kolam Boyan, macam contoh 150 QMAC kapasiti boleh menampung air. Tapi masalah sekarang disebabkan pintu-pintu air gagal berfungsi, tidak boleh menutup laluan keluar air, jadi kolam tadaham itu tidak
dimanfaat ataupun tidak berfungsi secara menyeluruh. sepatutnya lah. Dan ini menyebabkan berlakunya banjir. Itu isunya sebenarnya. Dan minggu depan juga, kerana ini masuk fokus minggu depan, sebab minggu depan itu adalah kemuncak ataupun laporan CD ketiga itu betul. kita akan mendapatkan pihak berkuasa insyaAllah. Betul. Okey, Betul. kita akan cuba mendapatkan pihak berkuasa di BKL. Daripada DBKL, daripada Jabatan Pengairan dan Saliran serta Kementerian Alam Sekitar itu sendiri. Ya, insyaAllah itu kita akan cuba dapatkan untuk mendapatkan mereka ini untuk melihat kepada isu ini, dan sudah pasti ini adalah tanggungjawab mereka untuk mereka memberikan jawapan, dan kita berikan ruang ini secukupnya kepada mereka. Itu paling pentingnya. Di Astro Awan ini kami sediakan wartawan-wartawan yang mempunyai kepakaran tertentu. Kalau Fauzi ini kepakarannya isu-isu alam sekitar seperti ini, isu air. Kalau Faris itu mungkin jenayah dan sebagainya. Dan juga kalau Hasimi itu isu-isu tentang hidupan haiwan dan sebagainya, itu adalah kepakarannya. Itu yang kita cuba kumpulkan dan juga kami paparkan segenap dimensi yang dibawakan di Astro Awan ini. Sekian saja fokus minggu depan. Segala maklumat terkini anda boleh dapatkan di laman web kami astroawan.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.